قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Furqan dan yang dikasihi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat jemaah surah Al-Furqan. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Insya-Allah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mampu istiqamah untuk melaksanakan tuntutan kefarduan, dan kita mengharapkan agar segala amal ibadah yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan dan perlindungan kepada kita agar dijauhkan daripada segala keburukan dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mendoakan kepada umatnya agar kita sentiasa diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita merenungkan kehidupan kita yang pastinya kita sehari demi sehari, detik demi detik kita akan meninggalkan waktu tersebut, dan sehinggalah kita akan menentukan nasib kehidupan kita ini dengan penghujung ini khawatim kita, akhir kita itu bagaimana kehidupan yang kita telah tentukan, kita telah rencanakan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui suratul Hajj ayat yang ke-18 yang saya bacakan tadi adalah satu peringatan untuk diri saya dan mengajak tuan-tuan semua sama-sama kita memperingatkan diri kita tentang nasib yang kita akan tentukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi orang beriman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah ia perbuatkannya untuk hari esoknya, yakni akhirat itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi tujuan saya nak bawa berkongsikan pada malam ini tentang bagaimana kita sambung tentang sakaratul maut. Sakaratul maut itu peristiwa yang sama sekali tidak mampu kita lari, dan kita kena yakini. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu peristiwa yang setiap yang bernyawa itu pasti akan lalui sakaratul maut, dan ia tidak sama sekali mampu kita elak, tak mampu kita lari. Jadi bila peristiwa tersebut akan datang pada kita umpama jam detik kita, tuan-tuan, jam detik kita. Saya hari hampir selang macam orang berpuasa, hari ni puasa, besok tak puasa, selang buat masa sekarang ni, selang seli pergi hospital ziarah ayah saya. Jadi kita lihat orang yang Allah sayang mereka dengan ditimpakan ujian, masing-masing kedudukan masing-masing dalam keadaan yang penuh merintih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi ujian ini merupakan satu ujian yang sangat pedih. Jadi salah seorang hamba Allah yang saya perlihatkan, Allahu Akbar, hari ini detik pagi tadi ia telah mengembuskan nafas yang terakhir. Umurnya pun agak muda, Allahu Akbar, tetapi maut tidak menanti usia.
Dia tidak menunggu usia kita perlu tua baru kita datang maut, tak. Jadi kita ingatkan pada diri kita tuan-tuan, ingatkan pada diri saya sendiri tuan-tuan, ingatkan pada seluruh ahli keluarga kita bahawa kejadian sakaratul maut ini memberikan satu signal bagi kita bahawa persiapan perlu kita lakukan. Bila? Sekarang tuan-tuan. Ingatkan diri kita tuan-tuan, sekarang jugalah kita perlu persiapkan. Kerana apa? Dia tidak menunggu kita sakit baru mati, tak. Kadang-kadang orang sihat pun ada yang meninggal. Jadi itu bukan tanda kayu ukur kita tahu diri kita tu pasti hampirnya, dekatnya kematian, tak. Kita tidak akan tahu keadaan itu. Kerana apa? Kerana ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal tempoh bagi diri seseorang itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan walaupun sesaat pun dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan dipercepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sesaat. Jadi kita tidak mampu untuk menyusun keadaan kita, keadaan yang dikatakan dengan sakaratul maut tadi. Muslimin yang dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung tentang sakaratul maut ini. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam suratul Qiyamah, yang bermaksud dengan ayat yang dikatakan tentang suratul Qiyamah ini, ayat yang ke-26. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Okey. Dan janganlah, ayat ini yang bermaksud yang dikatakan dengan jangan sedarlah, jangan sesekali kita mengutamakan dunia melupakan akhirat, dan ingatlah hal akan orang yang hendak mati itu apabila rohnya sampai di pangkal kerongkong. Maksudnya jangan sekali-kali kita lupa bahawa apabila nafas seseorang itu telah mendesak untuk sampai ke hujung kerongkong kita, maknanya umpama kita dah di ujung nazak kita nak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikala itu, apakah yang kita iktiqadkan, apakah yang kita ingin capaikan, apakah yang kita inginkan ketika itu adalah menyebut kalimah la ilaha illallah. Itulah kematian yang dikatakan untuk mencapai darjat kalimah thayyibah, kalimah yang sesempurnanya. Kita nak layakkan untuk masuk syurga tu, i'tiqad dalam hati kita mesti tu. Sebab itulah bila kita ziarah orang sakit ke, jangan ajar dia sebut kalimah la ilaha illallah. Bukan kita cakap tentang kenapa sakit, apa sakit, jangan tanyakan lagi. Sebab apa? Itu bukan keperluan bagi orang yang sakit. Jadi keperluan orang yang sakit, dia perlukan jawapan. Ketenangan bagi kehidupan seseorang itu perlukan jawapan bagi dia untuk dia berasa tenang. Macam kita lah tuan-tuan, jangan ditanya, kita takkan boleh jawab. Kalau kita dalam keadaan terdesak, kita takkan boleh jawab. Hanya luar akal kita akan mendesak pada hati kita supaya apa nak jawab ni, jawab je lah. Jadi kalau kita membantu orang yang telah dalam desak ini dengan menyebutkan satu jalan solusi bagi dia adalah menyebutkan kesempurnaan bagi hidup dia, itulah yang terbaik bagi kita sebagai orang yang diberi peluang untuk bantu, kan? Jadi kita pun jangan kita unsing dengan kesakitan. Sakit sakaratul maut ni, cerita bab sakaratul maut memang sakit.
Kalau diimbaskan bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, yang mana telah diriwayatkan dalam satu hadis Imam Bukhari, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membawa satu bejana, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya bejana, dia punya tempat untuk ambil wuduk dia, dia sentiasa, kan Rasulullah ni jenis yang cermat, cermat untuk menggunakan sesuatu perkara ataupun mengambil wuduk sekalipun dia tidak macam kita, tuan-tuan. Kena payah dulu baru sempurna rasa tu. Tapi Rasulullah dengan satu dia punya satu bencana dia tu, dia bencana dia tu, untuk satu tekor dia tu, satu cerik dia tu cukup bagi dia untuk mendapat kesempurnaan wuduk dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dia punya cerik dia tu, kemudian dia memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkan air itu ke permukaan telapak tangannya. Lalu beliau bersabda, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya di dalam kematian itu adanya sakarat. Kemudian menggenggamlah tangan beliau, lalu berkata lagi sampai ke Rafiqul A'la, iaitu hinggalah roh itu terlepas, dan selepas itu meleraikan tangan beliau. Ini yang diberitahu dalam riwayat tersebut, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut itu, goncangan ataupun dikatakan mabuk, yang dikatakan nazak tu adalah dalam keadaan tidak boleh ditentukan dengan diri dengan akal yang sempurna. Hanya keadaan yang dikatakan adalah cukup sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Yang dikuatkan lagi daripada Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sebuah hadis yang disebut juga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata tidaklah seseorang itu menginginkan kematian setelah melihat bagaimana sakitnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang dikatakan insan yang memiliki kesempurnaan hidup. Ia pun merasai kesakitan bagaimana melepaskan kehidupan dunia ini melalui jalan sakarat, jalan peristiwa sakaratul maut. Jadi cukup sakit dan cukup sangat mengerikan bagi kita yang hidup. Ini yang kita bimbang dalam keadaan hati kita tidak merisaui dengan keadaan kita yang bakal menempuhi jalan tersebut. Yang kita rasa Allah tak apa, semua mati, tak apa, tak payah nak bertaubat dah, tak apa nanti dah, tak apalah kita buat apa yang ada, nanti kita bolehlah, kan. Itu semua pemikiran yang kita sendiri seolah-olah tidak merisaui perkara tersebut adalah merupakan satu perkara yang cukup membimbangkan. Jadi diriwayatkan lagi oleh Mahasabi mengatakan dalam kitab Ar-Ra'iyah, yang mana bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai kekasihku, bagaimana engkau merasakan kematian? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, seperti besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di bulu-bulu kibas yang basah dan kemudian ditarik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, sesungguhnya kami sudah meringankan hal itu kepada kamu wahai Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim menggambarkan bagaimana keadaan kesakitan sakaratul maut itu diumpamakan seperti besi panas yang mendidih diletakkan di bulu yang basah. Allahu Akbar. Kita bayangkan air besi panas letak kat tempat basah. Allahu Akbar. Cukup dahsyatlah. Tapi dikatakan lagi bukan sekadar letak, malah ditarik lagi. Allahu Akbar. Ini nak katakan cukup sangatlah berat bagi kita. Orang awam mesti lihat bagaimana kedudukan para
kekasih Allah pun merasai keadaan tersebut. Maka diriwayatkan bahawa Nabi Musa AS manakala roh beliau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Musa, bagaimana kamu merasai kematian?" Nabi Musa AS menjawab, "Bagaikan seekor burung yang masih hidup kemudian digoreng dan tiba-tiba tetapi burung itu tidak mati, kemudian dilepaskan, disuruh terbang." Allahu Akbar. Ini dalam keadaan perasaan yang dikabarkan kepada Nabi Musa AS. Kenapa diceritakan oleh para muallif rahimahullah taala, pengarang kitab ini menceritakan tentang para anbiya yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Digambarkan bagaimana kehidupan ini diumpamakan perakhiran kita dalam keadaan yang cukup sangat dahsyat. Jadi keadaan itulah yang digambarkan bagaimana kita sebagai orang awam kena ingat bahawa keadaan yang kita inginkan merupakan bukan indah kabar dari rupa yang kita ingatkan. Mati itu sekejapan je. Macam orang lentuk tidur je tak. Kan? Kita gambarkan macam mati itu seolah-olah ditidurkan, seolah-olah dirihatkan. Tetapi sebenarnya kita tak tahu betapa pedihnya, betapa seksanya keadaan tersebut. Keadaan itu yang kita sama sekali nanti akan datangnya sakaratul maut itu, kita akan rasai kedudukan diri kita, bagaimana Allah berikan kekuatan bagi kita untuk lalui keadaan itu. Itu yang kita inginkan, Allah berikan kekuatan kepada kita. Sebab apa? Kita tak mampu. Kita dianjurkan, sebutkan banyak dengan harta yang Allah tinggalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kalimah la haula wala quwwata illa billah. Sebutkan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita adalah meletakkan segala kekuatan itu adalah mutlak kepada Allah. Kita tidak mampu dalam keadaan yang digambarkan betapa cukup dahsyat keadaan tersebut. Dan bagaimana dikatakan lagi dalam satu riwayat yang lain, bagaimana kamu merasai kematian tersebut? Jawabnya adalah bagaikan seekor kambing yang dikupas kulitnya sedang ia masih hidup. Allahu Akbar. Kita bayangkan dalam keadaan binatang yang hidup-hidup kita seksanya. Allahu Akbar. Kita lihat kan orang-orang yang tidak ada keperimanusiaan menyiksa binatang sekalipun, kita dah tengok terlalu ngeri. Bagaimanalah keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan bahawa kehidupan itu nak ditinggalkan adalah cukuplah dahsyat. Kerana itu Nabi Allah Isa alaihi salam berkata dan mengajak al-hawariyin, wahai al-qaum al-hawariyin, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Macam mana doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kan? Kita didoakan, minta doa, ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sebab apa? Sebab kita nakkan dipermudahkan dalam keadaan kita redha kembalinya kepada Allah. Kita nak redha tu, kita tak rasa redha, tetapi kita diberi kekuatan untuk redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pengakhiran kita itu adalah satu peristiwa yang Allah nantikan pada hamba-hambanya yang dikasihi. Kita ni semuanya nak dapat kasih sayang Allah, tuan-tuan. Sembahyang kita, ibadah kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan apa? Bukan nak tunjuk banyaknya ibadah, tetapi nak dapatkan kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Allah merahmati hidup kita, Allah merahmati segala amal kita, Allah merahmati segala tujuan hidup kita itu adalah untuknya. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu yang kita seringkali diajar oleh syariat supaya perbaiki.
ikhlaskan hati kita untuk ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita dapat rasakan apa yang kita buat itu pastinya kita tidak akan diberikan kesusahan. Kita ikhlas ni adalah jalan yang terakhir bagi orang yang diberikan kesenangan, dipermudahkan kesenangan dalam ibadahnya dan diberikan ketenangan hatinya untuk membuat sesuatu ibadah itu dengan sempurnanya. Sebab sesempurnanya adalah daripada Allah, bukannya kita. Kita belajar pandai macam mana pun tak sempurna, tuan-tuan. Takkan boleh sempurna. PhD macam mana pun kita tahu, bila buat takkan dapat sempurna, melainkan Allah berikan kesempurnaan dalam ibadah yang kita buat, InsyaAllah. Itu kita harapkan. Sebab itulah dalam ibadah kita pengharapan itu penting. Penting sebab apa? Sebab kita nak tentukan hati kita ini betul-betul mengharap. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan jalan-jalan untuk menyempurnakan ibadah khusyuk solat kita adalah salah satunya adalah meletakkan hati kita ini, menentukan hati kita ini benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan pengharapan kita adalah mengharapkan pertolongan dan rahmat daripadanya. Kita mampu buat adalah dengan keizinan Allah. Kita mampu ibadah dengan keizinan Allah. Bukannya kita mampu ibadah dengan kekuatan yang ada pada kita semata-mata, tetapi mengharapkan keizinan Allah Ta'ala. Kan? Jadi sebab itulah kita tak nak tergolong dalam golongan orang yang ulu. Ulu tu apa? Ulu tu orang yang tertipu dengan perbuatannya sendiri. Kan? Sangka aku dah banyak dah buat ibadah ni, aku dah banyak dah sedekah ni. Pernah seorang sahabat yang bertanyakan bahawa adakah ibadah dia sudah cukup memadai bagi dia untuk mendapatkan syurga Allah. Maka bila ditimbangkan amalnya dengan rahmat sebiji mata, maka ditimbangkan sebiji mata itu lebih berat daripada amal yang diusahakan. Jadi nak katakan sungguh mana pun kita buat, kita tak letakkan pengharapan kepada Allah, tak letakkan rasa takut kita kepada Allah, maka kita tidak ada nilai di sisi Allah kalau nak dibandingkan dengan rahmat Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab itulah bila kita buat sesuatu ibadah tu, Alhamdulillah, kan, kita selesai ibadah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihin, kan, ya Allah, Engkau telah berikan kesempurnaan atas amal yang telah aku lakukan ini, kan. Kita mengharapkan macam tu, tuan-tuan. Bukan kita mengharapkan kepuasan bagi kita buat tu, kita tak ada pun rasa terdetik dalam hati kita, rasakan Allah Ta'ala yang memberikan keizinan bagi kita untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi kalaulah kesakitan seperti ini sahaja sudah dialami oleh para nabi dan para rasul, wali-wali Allah dan mereka yang bertakwa, bagaimana dengan kita? Ditanyakan oleh para muallif, disebutkan oleh penulis kitab ini, bagaimana, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Katakanlah berita itu adalah berita yang benar, khabar yang benar dan yang kamu berpaling daripadanya. Mereka berkata apa yang berlaku kepada para rasul dan nabi itu adalah dalam menghadapi sakratul maut itu mengandungi dua faedah, dua manfaat yang boleh kita ketahui. Jadi para muallif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab ini menjelaskan dua perkara yang boleh kita ketahui apa yang berlaku kepada para nabi dan rasul itu adalah apabila dia menghadapi sakaratul maut itu, dua keadaan yang boleh kita fikirkan, boleh kita manfaatkan. Pertama adalah tujuan untuk kita mengingatkan diri kita bahawa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Kerana apa? Kebanyakan ramai
orang yang menyangkakan bahawa kelihatan orang yang menghadapi kematian itu adalah tidak bergerak sama sekali ataupun gelisah. Kan kita tengok orang tu, oh, mati dah ke Allah, kan? Dia cakap ada pun yang tak rasa sedih, ada pun tak rasa apa. Allah mati dah ke dia. Kita rasa macam tu, kita simpati macam tu. Tetapi kita tidak berasa Allah bimbangnya diri kita ni, kan? Jadi dalam keadaan itu sehingga kan mereka menyangkakan berpisahnya roh dan jasad itu adalah hal yang sangat mudah. Tidak mengetahui apa yang mereka rasakan. Tetapi manakala para nabi dan rasul telah mengisyaratkan bagaimana sakitnya mati, padahal mereka orang-orang yang terpilih, mendapat yang golongan para nabi ni golongan yang terpilih, muhtaram, kan, orang yang terpilih. Dan dikatakan dan sudah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sakit mati itu bagi mereka. Para nabi dan rasul adalah golongan orang-orang yang dipermudahkan dalam hidupnya, diberikan pertolongan dalam hidupnya, seperti mana diberikan pengampunan segala perbuatan mereka, kan? Jadi kita ni adalah golongan orang yang biasa ni adalah mengingatkan bahawa faedah diri kita mengingati sakaratul maut itu adalah tujuannya adalah kita sedar bahawa keadaan sakaratul maut itu bukannya biasa-biasa, tetapi perlukan pertolongan dan pengampunan daripada Allah. Allah ampunkan dosa kita, Allah ringankan azab kita, kan? Macam mana kita doa, ya Allah, Engkau yang maha terpuji daripada segalanya, wa nasta'inuhu, Engkau yang berikan pertolongan kepada kami, kan? Kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita nakkan dapat nikmat di sudut dunia kita boleh nampak, tetapi nikmat apabila menempuhi hari akhirat itu adalah cukupnya kita tidak akan nampak, tetapi kita akan rasai bagi mereka yang mendapat nikmat. Macam tu juga orang yang mendapat saat sakaratul maut diberikan jalan mudah bagi dia, kan? Jadi keadaan tu kita mengharap dan kita berdoa, sering kali berdoa dalam doa kita sahaja yang tahu. Kita takkan boleh minta orang doakan untuk kita macam tu, tak. Kita kena mengharap diri kita sendiri. Untuk tentukan diri kita tu, Allah angkat diri kita tu dalam keadaan dipermudahkan. Macam kita lah peksa, tuan-tuan. Peksa kita takkan nak tanya berjaya tak berjaya kat orang. Mula baru buat peksa dah boleh jawab ke tak boleh jawab, kita tak boleh nak cakap, kan? Kita kena tentukan diri kita tu, yakin dengan apa yang ada pada diri kita tu kita boleh buat, dan bersungguh kita mengharapkan Allah berikan pertolongan, kan? Macam tu jugalah kehidupan dunia, kita dah mengharap macam tu. Bagaimana akhirat kita nanti, khawatim kita nanti pun macam tu juga. Kita mengharapkan kita sahaja yang tahu. Sebab tu wala taziru waziratun wizra ukhra, kita tidak akan pikul dosa-dosa yang dipikul oleh orang lain. Kita diingatkan sama sekali. Sebab apa? Dosa yang dipikul oleh orang lain itu bila diadili di hadapan Allah, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah mengadili setiap kehidupan yang kita lalui, kan? Sebab itulah kita kena bersedia dalam keadaan kita ni mesti betulkan struktur kehidupan kita itu betul-betul mengikut apa yang Allah dah tetapkan pada kita, melayakkan kita ni benar-benar mati dalam keadaan beriman. Kita kena letakkan diri kita macam mana, cara fikir kita, cara hati kita menentukan kehidupan kita macam ni. Adakah kita nak sibukkan dengan kehidupan dunia semata-mata ke? Adakah kita nak mati dalam keadaan kita masih membenci orang lain ke? Adakah kita masih nak mati dalam keadaan kita berebut kehidupan yang tak pernah habis, kan? Itu semuanya kita kan
kita akan tentukan diri kita nanti. Kita yang sendiri yang tentukan. Kita tak boleh nak cakap orang lain kenapa buat macam ni, kenapa tak. Kita boleh cakap dari segi percakapan saja. Tapi hati, siapa boleh tentukan? Semua orang tak boleh tentukan. Jadi kerana tu kita kena pilih diri kita. Dan yang kedua, ini semua adalah peringatan. Dikatakan oleh muallim ini adalah peringatan yang berbahaya kepada segenap manusia, bahawa mereka merupakan nabi-nabi dan rasul-rasul ini adalah merupakan kekasih Allah. Sudah seperti ini merasai sakitnya mati, padahal Allah Ta'ala telah peringatkan kepada mereka tentang hal ini, sebagaimana yang difirmankan, disebutkan dalam firman-Nya dalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya kami telah meringankan hal itu kepada kamu wahai Ibrahim. Dijawabkan bahawa manusia yang banyak mendapat bala adalah para nabi. Maksudnya bala tu bukannya azab. Azab tu lain. Azab tu siksaan bagi seseorang yang telah melaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bala ini dipanggil ujian, ibtila. Ibtila ini adalah ujian bagi para nabi. Kerana apa? Para nabi dan rasul itu ujian dalam hidupnya cukup hebat. Jadi dia layaklah diberikan keringanan dalam pengakhiran hidup dia. Jadi kita ni janganlah rasa dipermudahkan hidup, kita rasa mati kita pun mudah. Tak boleh macam tu. Kita kena ada rasa usaha lebih. Sebab apa orang berasa senang dalam hidup dia, belum tentu dia boleh berasa senang di akhirat. Itu kita kena tingkatkan amal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kan? Kita mesti bekalkan bekalan akhirat takwa kita tu sampai kita merasai takut kepada Allah Ta'ala, sampai kita berasa tak cukup dengan amal yang kita buat itu memadai pada apa yang kita dah usahakan. Sebab itulah kita kena usaha dan usaha sungguh-sungguh sampailah kita rasa dalam keadaan kita itu adalah tidak pernah cukup dengan ibadah yang kita buat itu. Kan? Kita kalau berasa cukup tu bahaya. Sebab buat ibadah berasa cukup bahaya. Kan? Kalau dunia berasa cukup bagus. Kan? Sebab sifat qanaah. Nak berasa cukup dekat dunia tu, nak mengajar kita tu cukup-cukup, udah-udahlah tu. Udah-udahlah, janganlah duk kejar sangat, kan? Kalau akhirat jangan udah-udah. Dia kena akhirat ni kita kena sungguh lagi. Kalau kita mampu buat zikir, kalau ngaji ngaji. Tak apa. Yang penting kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu keadaan diri kita tu macam mana. Sebab apa? Kita nak Allah letakkan kita ni benar-benar ikhlas kepada dia. Sebab apa? Ikhlas tu kita tak boleh nak tunjuk ke orang. Kita tak boleh nak berasa keadaan hati kita tu ikhlas kepada orang lain tengok. Tak. Kita kena tentukan bahawa Allah Ta'ala yang melupakan kita dengan perbuatan amal kita tadi. Allah bantu kita lupakan amal ibadah yang kita buat tadi. Kalau kita ingat, kita beritahu orang, jadi ikhlas tak? Susah. Kita akan cerita balik, kan? Kita cerita balik, semalam kan sedekah banyak ni. Semalam kita puasa banyak ni. Kan kita cerita balik, maka kita timbul perasaan wujud pula, perasaan riak pula, kan? Kita tak nak macam tu. Tapi dalam keadaan itu, kalau Allah melupakan ibadah yang kita buat tadi, maka kita dah diberikan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena dapatkan sifat melupakan ibadah yang kita buat itu adalah simpanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu bimbang. Aku buat tu Allah terima ke tak? Tak perlu bimbang. Sebab apa? Allah lupakan tu, maknanya Allah simpan untuk kita nanti. Kita akan tahu nanti dibangkit di hadapan Allah, Allah akan bukakan amal ibadah yang telah Allah simpankan. Allah tak lenyapkan. Sebab apa? Ada yang amal yang Allah lenyapkan daripada buku amalan dia. Kan? Kita tahu kan amal yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang diperbuatkan bukan kerana Allah. Kan? 3 golongan yang Allah ceritakan dia ni berdusta.
Kan salah satu mati syahid pun boleh kata berdusta di hadapan Allah. Allahu Akbar, kan? Baca Quran pun disebutkan berdusta. Bersedekah pun disebutkan berdusta. Sebab apa? Bukan hidup dia dulu adalah untuk betulan untuk Allah. Maka diingat kepada diri dia bahawa ini perlu dicakapkan kepada manusia, perlu diberitahu kepada manusia bahawa ini perbuatan yang baik. Allahu Akbar. Bahaya, Jadi kita sama-sama baiki diri kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala melupakan ibadah yang benar-benar kita buat adalah untuknya. Mudah-mudahan Allah bantu kita lah, daripada kita buat ini bukannya nak tunjuk pada orang, tetapi kita mohon rahmat daripada Allah, melayakkan kita adalah golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa dan mukhlisin di sisinya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu saja untuk kita mengingatkan bahawa diri kita sakaratul maut itu tidaklah seindah yang dikatakan, tetapi ia cukup mengerikan bagi makhluk yang diberikan kehidupan. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Cukup sekadar itu saja untuk kita bahaskan pada malam ini, untuk kita renungan bersama dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah tuntun kita ke jalan yang benar-benar mendapat keridaan daripadanya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.